Tapi si Majid, si Syukur, si Abu sudah ketakutan. Wih guys, dengarkan suara siapa tadi itu? Guys, kisah seterusnya dikongsikan oleh saudara Majid. Dia ni masa ni berlaku pada tingkatan 5, dia cakap masa SPM. So sekolahnya mengadakan program motivasi untuk pelajar-pelajar SPM. Jadi memang seronok lah. Dan sekolahnya telah memilih satu macam pusat peranginan berdekatan dengan Gunung Ledang. Saya kurang pasti di mana lah. Jadi seronok lah kawan-kawan. Yes. Tapi si Majid ni sudah biasa lah. Dia cakap dia orang Johor, jadi dia sudah biasa ke tempat tu. Tidaklah excited sangat, cuma kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya ni mulut celupar. Oh belingnya, kalau kita pergi sana aku mau cari Puteri Gunung Ledang. Ya, aku mau melamar dia, aku mau cari tapak kakinya, aku mau belajar menari dengan dia. Macam-macam lah kawan-kawan yang mulut-mulut celupar ni. Jadi si Majid ni tak pedulilah dengan perangai rakan-rakannya yang nakal ni. Jadi mereka pun pergilah ke pusat peranginan berdekatan dengan Gunung Ledang tu. Jadi cikgunya bagi kunci bilik. Setiap bilik 4 orang, satu bilik. So dia dengan kawannya Syukur, Abu dengan si Atib, 4 orang dorang lah dalam bilik tu. Jadi sudah dibagikan bilik-bilik. So hari tu sampai malam tidak ada aktiviti. Cikgu yang cakap esok pagi baru kita mulakan program motivasi. So malam tu lepas makan malam tidak ada aktiviti melainkan lepak sajalah. Jadi dia lepak dengan rakan-rakannya di bilik lah. Dia cakap boring lah, dia cakap kan. Apa kata kita main game sambung huruf, dia cakap kan. Okey je tu bilang si Majid. Biar aku orang yang pertama, dia cakap. Aku orang yang kedua. Rakan-rakannya lah ketiga, keempat macam yang Abu, bola, cawan, begitu kan, ABC, begitulah namanya. Jadi sampai kawannya yang keempat ni si Atib, dia cakap aku yang keempat. Tiba-tiba ada suara dari luar. Suara tu suara perempuan. Dia cakap aku giliran yang kelima, dia cakap. Jadi si Majid terkejut. Siapa pula minta giliran kelima sedangkan mereka ada 4 orang. Jadi si Majid cakap harap dia saja yang dengar. Tiba-tiba ya, si Syukur yang jawab. Dia cakap kalau kau mau yang kelima, jomlah main. Dia cakap begitu. Si Majid, kenapa kau sambut belingnya? Siapa di luar tu? Mana aku tahu suara perempuan. Itu kan suara perempuan lah. Dia cakap itu suara kawan kita. Dia kan belum balik. Memang suaranya lembut. Mana ada, dia cakap. Kau ni menyambut-nyambut sembarangan suara orang, dia cakap kan. Tiba-tiba suara di luar tu cakap, kalau kau nak aku main, bagilah aku masuk bilik ni. Wah, terkejut mereka 4 orang. Nah, kan aku sudah cakap. Tapi si Atib ni marah, dia cakap, kami tidak mau bermain dengan kau. Pergi dari sini, dia cakap. Berterep, konon-konon berani. Dan benda tu cakap lagi, aku hanya nak main dengan kamu. Kamu yang ajak aku. Bukalah pintu ni. Pergi dari sini, bilang si Atib. Lepas tu suara tu tidak ada. Tapi si Majid, si Syukur, si Abu sudah ketakutan. Guys, dengarkan suara siapa tadi tu? Kamu tengok ke? Mana aku sempat tengok berdebar-debar yang tu. Duk. Cakap, itulah kamu, siapa suruh? Ya, pandai-pandai mengurut celupar kamu tadi. Jadi malam tu mereka tidak tertidur guys. Ketakutan, teringat suara perempuan tu. Tiba-tiba guys, ya, tandas mereka macam ada orang buka gitu air. Kemudian dia cakap, Majid. Si Syukur pula tidur nyenyak guys. Jadi si Abu dengan si Atib ni sedar. Jadi si Majid cakap, kau dengar ke tandas tu? Pergi tengok siapa di tandas tu. Gila, aku bilang. Mana aku mau pergi ke tandas tu? Bilang, kenapa air pipe tu boleh terbuka tu? Dan guys, tiba-tiba mereka dengar suara perempuan menyanyi. Dan lagu-lagu yang dinyanyi oleh perempuan tu lagu-lagu yang zaman dahulu kala. Rasa sayang, rasa sayang. Lagu-lagu lama lah yang dia nyanyi. Buat cempedak di luar, macam-macam lah. Ya, ada lagu Jawa juga. Jadi diorang sudah ketakutan. Waduh, menyanyilah pula benda tu. Mau berteriak susah dengan macam mana ni. Kita baca doa sajalah. Jadi orang cuba baca doa sajalah. Dan bila orang baca doa, makhluk dalam tandas itu ketawa, kemudian dia menangis. Ketakutan dorang guys, ketakutan. Sampai si Atib ni sudah menangis, sudah juga ada hantu macam mana ni. Dorang cuba bangun si Syukur yang
Nyenyak tidur saja. Tiba-tiba pintu mereka diketuk. Buka, rupa-rupanya cikgu durang. Buka. Cikgu kah tu hantu? Apa kamu merepek ni, cikgunya cakap. Cepat buka. Durang segera terus buka pintu dan peluk cikgunya, tiga-tiga orang tu. Kamu apa hal ni? Cikgu, resort ni berhantu cikgu. Berhantu apa benda ni? Durang pun ceritakan segala-galanya. Dan durang beritahu dalam tandas tu air pipe terbuka. Dan bila cikgu buka tandas tu tidak ada orang, tapi air pipe terbuka. Cikgunya op dan beritahu, mungkin juga Belenga resortnya ada penunggu. Nah, ambil baju ni. Sebenarnya cikgu yang datang mau bagi baju untuk dipakai esok. Ya, Belenga. Tak apa, malam ni kamu stay saja di sini dan banyakkan baca doa. Jangan layan kalau ada apa-apa benda yang mengganggu. InsyaAllah nanti kita panggil ustaz. Kita akan baca Yasin ramai-ramai esok. Malam tu walaupun sudah diberitahu begitu, mereka tidak dapat tidur guys kerana ketakutan. Dan keesokan paginya apalagi sepanjang program mereka mengantuk dan cerita tu heboh di satu camp motivasi. Nasib baiklah ustaz sekolah tu berjaya menghalang benda tu dengan buat solat hajat dengan bacaan Yasin, dan selepas tu sudah tidak ada gangguan kepada mereka. Guys, kisah seterusnya dikongsikan oleh saudari Sarina. Sarina ni dia bekerja di satu tempat dan rumah dan tempat kerjanya agak jauh, mengambil masa 1 jam lebih. Jadi setiap hari si Sarina ni perlu menempuhi jalan yang jauh untuk ke tempat kerjanya. Jadi sampai satu masa dia agak letih kerana perlu ulang alik. Sudah tu pergi tempat kerjanya jam lagi. So dia memang sangat-sangat stres dengan keadaan itu. So dia terdesak untuk mencari rumah sewa. Sampai dia tanya rakannya di Facebook, dia tanya rakannya di Instagram, di Facebook, dan akhirnya kawan lamanya sekolah dulu menghubungi dia. Dia cakap, Sarina, dia cakap, aku ada rumah sewa ni. Kebetulan tempat yang kau cari itu dekat dengan tempat kerja kau. Oh ya kah? Okey tu bilangnya. Rumah kau di mana? Dia beritahulah rumahnya di kawasan mana. So Sarina ni sudah terdesak, dia malas sudah ulang alik. So dia pergilah tempat kawan lamanya itu. Dan bila dia pergi guys, rumah sangat besar, semi-D tapi 3 tingkat guys, dan sangat mewah. Wah, jadi dia cakap, inilah rumah yang ku cari selama ini. Inilah rumah yang ku cari. Jadi dia tanyalah dengan kawan Sarina, berapa sewanya. Dia cakap, dari kau cakap dulu. Dia cakap, kau tinggal dulu berapa bulan. Kalau kau selesa, kau bayarlah ikut kemampuan. Dan kawan si Sarina ni, dia ni macam seorang pelukis. Jadi dalam bilik itu ada 4 bilik. Satu bilik untuk Sarina, satu untuk bilik kawannya, satu bilik untuk studio, dan satu bilik dikunci. Dia tidak arahkanlah untuk pergi bilik itu. So dia tak pedulilah sangat. So Sarina ni oleh kerana dekat sudah dengan rumahnya, jadi dia pulang awal lah. Awal sikit berbanding rakan itu kadang-kadang tengah malam baru pulang. Dijadikan cerita, setiap waktu maghrib si Sarina ni akan terhidu bau hangit. Jadi dia cakap, siapa lah membakar di luar rumah ni? Ini pembakaran terbuka, bahaya untuk alam sekitar ni. Tapi asal maghrib saja, dan setiap maghrib benda tu berlaku. Jadi si Sarina tidak expect apa-apa yang berlaku. Sehinggalah satu hari, masa tu selepas asar dia terlalu penat, dia tertidur. Dan dia terlajaklah maghrib, dan bila dia bangun dia lupa lagi on lampu dan kawannya masih belum pulang. Dan dia seperti biasa terhidu bau hangit, tapi kali ini tambah. Bau hangit, bau bangkai, bau yang sangat busuk lah. Jadi dia bilangnya, apa pula bau busuk sangat ni kan, dia cakap. Jadi si Sarina ni mau cuba hidupkan lampu lah dalam rumah tu. Dan guys, bila dia mau pergi hidup lampu, tiba-tiba satu bilik yang berkunci tu terbuka guys. Dan terbuka, dan bila dia perhati betul-betul, kan masih lampu sudah masih padam, jadi dia nampak samar-samar lah. Dan dia nampak ada seorang perempuan tua betul-betul berdiri di depan bilik yang berkunci itu. Terkejut dia, rambut dia sangat terurai, orang tua tu kurus, kulit
dengan tulang saja dan muka dia sangat menyeramkan, mata dia merah menyala. Jadi si Sarina tergamam. Dia cakap, astagfirullahaladzim, apa yang ku nampak ni, dia cakap kan. Dan benda tu guys pergi menuju ke tempat si Sarina. Si Sarina sudah kaku. Benda tu semakin lama semakin dekat pergi ke tempat si Sarina dan mukanya sangat menyeramkan. Si Sarina tidak boleh buat apa-apa. Dia terkejut nampak benda tu. Dan guys, si Sarina buat pengakuan dia sampai terkencing kerana ketakutan melihat makhluk tu. Dan makhluk tu hanya melihat tapi tidak kacau. Mungkin dia sangka si Sarina tidak nampak lah. Dia nampak balik begitu. Dia kembali ke biliknya dan pop, dia tutup pintu. Sarina terus lari masuk ke biliknya. Dia berkunci dan ketakutan menggeletar. Dia cuba call kawannya, ya, tapi kawannya tidak sambut. Just WhatsApp kawannya pun tidak disambut. Jadi Sarina sudah takut, macam mana mau keluar, ya, takut dia bertembung dengan benda tu balik. Jadi dia telefon mak dia, sambil menangis. Mak, dia bercerita lah apa segala dengan mak dia. Mak dia cakap, tak apa bang, nanti mak datang, ya, dengan ayah ambil kau di sana bang. Malam ni juga mak ambil aku, mak, aku seram ni mak, dia cakap. Jadi malam tu juga mak ayah dia datang pergi rumah dia. Panggil Sarina dari luar rumah. Jadi adalah keberanian sikit si Sarina walaupun lampu di luar biliknya belum buka lagi. Dia hanya baca doa, ya, dengan nekat buka pintu ni aku lari. Dan bila dia buka pintu guys, makhluk tu sudah berdiri di depan pintu. Dia pintu yang berkunci tu. Dia tak peduli, dia lari tangga terus lari keluar dan benda tu mengikut guys dari belakang. Dia cepat-cepat lari, dia toleh belakang, benda tu mengikut guys, mengejar laju guys. Dia berteriak, mak, dia cakap. Mak dia betul-betul depan pintu. Sarina buka, dia terus peluk mak dia. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Benda tu dia tengok toleh balik sudah tidak ada. Mak dia cakap, ayah dia cakap, mak, cepat jom kita pulang, barangmu esok saja kita ambil. So mak ayah dia bawa si Sarina pulang dan esoknya si Sarina bagi tahu majikannya dia ambil MC dan dia cuba call kawannya lagi tapi kawannya sudah tidak sambut. Dan esoknya si Sarina ambil siang sudah, jadi tidaklah seram sangat kan. Dia ambil semua barang-barangnya, dia bawa ayahnya sekali lah dan dia pecahkan pintu yang tempat berkunci itu dengan ayahnya. Dan bila dibuka guys, rupa-rupanya dalam bilik itu penuh dengan barang pemujaan, barang sihir. Dan dia nampak dalam satu mangkuk ada darah dan dia baru tahu rupa-rupa kawannya tu mengamal ilmu sihir. Ya, jadi tanpa buang masa dia keluar dari rumah tu dan tidak mau tinggal. Dan menurut ayahnya, dia cakap kemungkinan Saka ni dia mau cari pengganti, ya. Dia kawanmu ni, dia mau beri Saka ni dengan kau sebab dia tidak sanggup tanggung menderita menyembah, ya, beri memuja Saka tu. So Saka tu cuba dekat dengan Sarina untuk jadi pemilik barunya. Tapi nasib baik si Sarina dapat lari. So guys, berhati-hati dengan orang yang mengamalkan ilmu sihir. Baiklah guys, video kali ini saya ingin kongsikan cerita yang dikongsikan oleh saudari Nora. Si Nora ni dia menuntut di sebuah universiti di Lembah Klang. So dia ni kira bertunang awal lah. Masa belajar dia sudah bertunang dengan boyfriendnya lah. Sebab boyfriendnya takut jadi rampas orang. Begitulah. Dan si Nora ni dia boleh dikatakan cantik juga lah, ya, cantik. Kira macam jadi rebutan juga jejaka-jejaka di universiti. Tapi oleh kerana dia sudah bertunang, ya, dengan boyfriend orang kampungnya juga, so dia tetap setia dengan tunangnya. Dijadikan cerita, pada satu pagi ketika dia hendak pergi ke kuliah, tiba-tiba dia rasa badan dia rasa macam gatal, ya, macam gatal lah. Dan bila dia cek, muka dia macam ada bintik-bintik merah dan seperti macam ada serpihan kaca berkilat-kilat. Tapi dia beranggapan itu adalah alergik ketika dia memakai krim di mukanya. Jadi dia nak peduli sangat lah, ya. Tapi semakin hari
dia punya penyakit kulit tu semakin teruk. Dan mak dia perasan. Dia cakap, kenapa kulit kau macam makin lama makin merah-merah ni? Dia cakap, tak tahulah mak, mungkin kena kena allergic aku pakai krim tu. Mungkin jugalah, dia cakap, tapi kau jaga-jagalah ya, takut nanti makin teruk. Tapi semakin lama, beberapa hari, makin lama makin teruk, sampai lehernya merah, muka dia merah, kira macam teruk sangat lah. Jadi mak dia cakap, tak boleh jadi ni, kau bawa lah tunang kau pergi ke hospital untuk cek dengan pakar kulit. Jadi dia telefon tunang dia lah. Dia beritahu, bang, tolong bawa lah bang saya ke hospital, dengan allergic muka saya ni makin teruk, dia cakap. Jadi tunang dia bawa lah jumpa dengan doktor pakar, dan doktor tu pun cakap, memang sah lah kau pakai krim yang salah, dia cakapkan. Kalau boleh stop guna krim tersebut. Kemudian doktor ada bagi krim lagi lah untuk sapu-sapuan supaya tidak gatal apa semua. Tapi guys, semua tu tidak berkesan, malah kulit dia semakin lama semakin teruk, hingga mengeluarkan macam cecair lendir dan bau sangat busuk. Dia sudah macam ketakutan. Jumpa pergi klinik sana, pergi klinik sini, pergi hospital, hingga berabisan duit untuk merawat kulitnya. Dan tunangnya sampai bawa jumpa perubatan tradisional pun tidak juga sembuh. Dijadikan cerita, dia rasa ketika dia pulang daripada kuliah tengah malam, dia rasa ada sesuatu yang berlaku kepada dirinya. Dia macam rasa macam, ini aku rasa ni bukan penyakit alergik ni, aku rasa ni macam aku kena sihir, dia cakap ya. Walaupun dia tak percaya benda ni, tapi dia sudah macam rasa sesuatu. Sebab semenjak dia kena penyakit tu, dia sering mimpi yang buruk. Mimpi buruk. Dia rasa macam ada orang memandang, dia rasa seperti ada orang mengekori. Dia tidak tenang. Sehinggalah satu hari ketika dia pulang sendirian dalam kereta, tiba-tiba dia terhidu satu bau. Bau tu bau bangkai. Jadi dia heran, dari mana bau bangkai ni? Dia hidu juga, kulitnya takut kulitnya yang bau kan, tapi tidak terhidu. Tiba-tiba kereta dia rasa macam ada benda yang menumpang, gitu, macam berat. Jadi dia terkejut dan dia cuba toleh di belakang kereta, cermin kereta, dan bila dia toleh, dia nampak ada sesuatu, macam makhluk berbulu menumpang di belakang keretanya. Guys, dia sudah menggeletar ketakutan. Dia cuba tenang, istighfar banyak-banyak, dan cuba tukar channel radio kepada IKIM FM. Dan kebetulan IKIM FM tu ada jugalah pasang mengaji, dan benda tu terus hilang dan keretanya menjadi ringan semula. So dia tidak sabar-sabar pulang ke rumah. Sampai saja ke rumah, dia bagi tahu mak dia. Dia cakap, dia cakap, si Nora rasa kulit Nora ni mak bukanlah allergic apa mak. Nora rasa benda ni adalah sihir. Jadi mak dia cakap, mungkin jugalah, dia cakap besok kita bawa jumpa Pak Ngah kau. Pak Ngah kau tahu mengubat, dia cakap. Jadi keesokannya mereka jumpalah Pak Ngahnya, dan beritahu segala-galanya, ceritanya yang penyakit kulitnya ni tidak sembuh. Dan bila Pak Ngahnya ruqyah, Pak Ngahnya cakap, betul, dia cakap, apa yang kau alami ni dipanggil sebagai sihir kayap api. Sampai satu tahap kalau tidak dirawat, sihir ni boleh meragut nyawa. So ketakutanlah si Nora ni. Tiba-tiba mak dia macam kerasukan, berdiri, mata dia bulat dan menunjuk kepada si Nora, jangan rawat dia, biar dia mati. Terkejut si Nora ni. Mak ni kenapa ni mak? Pak Ngah dia cakap, benda tu sudah masuk di badan mak kau. Jadi Pak Ngah relax, dia cakap, kau duduk, aku tak nak, aku nak dia mati, dia nak mati. Jadi Pak Ngah apa lagi? Pak Ngah ambil segelas air, dia ruqyah dan siram dengan mak dia. Mak dia sedar, astagfirullahaladzim, apa yang berlaku? Dan Pak Ngah ceritakan yang dia telah dirasuk dan benda tu mahu di anaknya, si Nora tu mati. Dan bilang Pak Ngah, dia cakap kemungkinan
kau ada orang suka dengan kau tapi kau tolak. Mengakibatkan dia marah dan dia cuba tes ilmunya. Pak Nga, si Nora cakap banyak yang minat saya ni Pak Nga, tapi semua saya tolak sebab saya kan sudah tunang Pak Nga. Dengar. Begitulah dengan kehidupan. Ada orang dengki dan akan sihir. Jadi kau mau tahu siapa orangnya, tapi si Nora tidak mau tahu, tapi dia berdoa agar sihir tu sembuh, dan harap orang yang mengantar sihir tu bertaubat. Jadi Pak Ngaya pun tidak memaksa si Nora lah untuk mengetahui siapa orangnya, walaupun Pak Nga dikatakan tahu siapa yang mengantar sihir tu. So selepas beberapa hari itu Pak Nga ada bagi air, suruh dia mandi, daun bidara selepas maghrib, dan ada beberapa doa ruqyah yang dibacakan. Dan beberapa minggu akhirnya kulit si Nora ni sembuh perlahan demi perlahan, dan akhirnya sembuh sepenuhnya. Dan itu satu yang amat perit dan mengerikan ketika dia terkena sihir gayab.